Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ruknan min arkanid din. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Tuan Pengetua, pengurusi masjid, para guru, para pelajar muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa, masjid yang dibina di atas dasar taqwa, sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Mana masjid yang kita bina ni semua di atas dasar taqwa, dan kita menamakan masjid kita pula dengan At-Taqwa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang ada di masjid ini adalah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Maka perbincangan kita tentang bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan haram. Jadi kita kena ingat, dalam bulan 12 bulan tu ada 4 bulan nama dia bulan haram. 4 bulan nama dia bulan haram. 3 berturut-turut, iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian baru mari yang kita ni dipanggil Rajab. Rajab duduk tengah-tengah. Sebab apa Rajab dia tak di tengah? Ini ada hikmat dia, rahsia dianya. Sebab Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram orang pergi haji. Maknanya Mekah penuh. Tapi takkanlah tengah tahun sunyi, tak ada orang. Maka di mari bulan 7 ni, Rajab bulan 7. Hari ni kita sudah 18 Rajab kan, bersamaan dengan 20 Februari 2022. Maknanya 1 bulan tengah-tengah tahun kosong, tak boleh berperang. Itu nama dia bulan haram, makna haram berperang padanya asalnya. Dan orang-orang jahiliyah dulu menghormati bulan Rajab. Dia tak pergi. Sebab itulah peluang orang nak pergi umrah, orang nak pergi Mekah, orang nak pergi ziarah, tak ada peperangan. Mari zaman kita hari ni tak tahu musim apa ni, pergi semacam. Sehari 2 ni kita tengok video yang ditularkan, iaitulah pembantaian, penghinaan terhadap umat Islam di mana? Di negara India dan lain-lain. Kita mengatakan begitulah orang jahiliyah dulu ya, hak reti, hak pandai awak kira dengan bulan-bulan haram. Maka bila mari bulan haram, Allah Ta'ala sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalim diri kamu dalam bulan-bulan haram. Kita ni para jemaah sekalian, bila sebut bab zalim, kalau kita kata zalim tu, kita nampak gapo dia zalim? Kata orang lagi, ambil barang orang, curi, ngenak. Kita lupa satu lagi kezaliman yang besar, iaitulah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Sayyidina Luqman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah perbuatan zalim yang paling besar. Maknanya kita tengok kezaliman yang berat dalam dunia ini, iaitulah zalmul ibad li nafsihi. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba Allah kepada dirinya sendiri. Maka itu dia panggil kezaliman yang besar. Kita kadang-kadang tak nampak zalim ni kena korang. Hak kita kena kepada kita tak nampak. Maka ini antara tanggungjawab kita para jemaah sekalian, kita kena menyedari bahawa mengkhianati diri sendiri lebih teruk daripada khianat kepada orang lain.
Mungkin kalau khianat ke orang lain, zalim. Kita tidak kata tak boleh, tidak kata boleh, tidak kata kecil, tidak. Tetapi kalau nak banding, orang zalim pada diri sendiri, lebih-lebih lagi yang melakukan perbuatan yang membawa kepada syirik pada Allah Azza wa Jalla, maka kezaliman ini tidak diampunkan oleh Allah. Allah Ta'ala tidak ampun kezaliman syirik. Baik, zalim buat maksiat. Orang yang buat maksiat, dia orang beriman. Orang ni duduk di bawah tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Allah nak maaf, itu hak dia. Allah tak nak maaf, itu kuasa dia. Tapi kita kena ingat, dalam banyak-banyak janji dalam Quran, apabila Allah Ta'ala berjanji dengan perjanjian yang baik, dia akan sebut innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan mungkir janji. Mana kalau Tuhan janji aku nak bagi keampunan, aku nak bagi rahmat, aku nak bagi syurga pada orang baik, janji itu tidak dipermain-mainkan. Makna janji Allah Ta'ala sangat benar. Maka para jemaah sekalian, bila kita belajar tentang perkara ini, itu yang sebut. Cuma dalam masyarakat kita ni, bila mari bulan Rajab, dikaitkan dengan solat. Kita kata tak apalah, supaya setiap masa tu ada tajuk dia. Nah, mari bulan Rajab kita bincang tajuk apa? Solat. InsyaAllah dalam tazkirah ringkas kita ni, ana akan bagi beberapa tip, kata orang, bagaimana kita nak didik anak-anak kita sesuai yang kita bagi di sekolah ni. Kebanyakannya pelajar-pelajar, anak-anak yang ada, kita sebagai bapa, ibu, bagaimana kita nak menyedarkan keluarga kita, anak-anak kita, anak beranak kita tentang kewajipan solat. Ini insya-Allah dalam setakat yang sempatlah, mungkin 8-10 perkara kita bagi malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh bersedialah untuk menulis, mencatat apa yang kita buat. Sebab tidak adil bagi seorang bapa, kalau dia jumpa makan nak sedap, dia makan sore dia ya. Tak bungkus buat balik. Balik mari, Allahu Akbar. Isteri dia siap dah nak buat air, nak buat makan. Tak payah dah, aku siap belaka dah tadi. Dengan roti payah dengan kambing ada belaka. Tapi duk dengar aku roti payah ke cicah kambing ni banyak hari dah. Tak ada buku buat kelik. Lagu mana orang rumah rasa kalaulah sekadar buat cerita ya. Kita dengan keluarga kita, para jemaah sekalian, ana selalu buat analogi soal-soal bertanya. Kita bila kita nak pergi, kita sebagai seorang beriman, sudah pasti cita-cita besar kita nak mati dalam beriman. Nak mati dengan husnu al-khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhir hidup kami dengan kesudahan yang baik. Amin, kata. Dan selepas daripada itu kita lagi ke syurga. Kalau ada orang tanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun nak tanya juga ni. Kita nak pergi syurga berapa orang? Malam ni kita main tanya-tanya sikit. Tak. Berapa orang nak pergi syurga? Seorang? Nak pergi belaka? Tak. Nak bawa isteri, nak bawa anak, cucu, cicit, menantu nak pergi lagi. Betul? Jelas dah tu. Mana matlamat jelas, cita-cita besar. Tapi kalau orang mari tanya pula sekali lagi, jangan marah soalan yang kedua ni. Nak pergi syurga satu keluarga. Tapi waktu kita pergi belajar, waktu kita pergi mengaji, waktu ada kuliah, ada ceramah, waktu orang azan, berapa orang pergi masjid? Dia kata, jangan ni soalan yang kedua ni, jangan tanya acak. Menyentuh perasaan. Betul tak? Kita mari belajar. Baiklah, kita kata keluarga ada masyarakat, anak kecil, payah nak tinggal, nak bawa semua tak boleh. Maka inilah peranan kita yang pergi belajar itu, bawa balik.
Macam analogi kita tadi lah, mula-mula tadi tak, bila kita jumpa makanan sedap jangan makan sore awak balik. Bila kita jumpa ilmu yang dikirakan sebagai ilmu fardu ain, ilmu tanggungjawab, ilmu yang mesti disampaikan pada anak-anak, pada keluarga, maka mesti kita kena balik. Jadi ilmu yang kita nak bincang pada kali ini iaitulah ilmu penjagaan solat. Kewajipan kita sebagai seorang Muslim iaitulah menjaga solat kita dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dia. Sebab itulah bagi kita lah, bila mari kita kata, kan kajian ijtihad, bulan ni boleh solat. Ada orang bisik, kalau boleh lain tak solat ke? Bukan tak solat, boleh lain tu. Orang panggil menggilakkan suasana tu, biar semua orang bercakap solat. Semua orang bercakap tentang kelebihan solat. Maka kita mengatakan itu salah satu daripada cara gerak kerja yang kita buat. Kita kata mudah-mudahan ada manfaat. Baik para jemaah sekalian, bila kita kata kita nak solat, dan sebagaimana yang kita sudah mengetahui bahawa solat itu salah satu daripada rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam yang tidak mungkin ada orang main-main dengan dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah bersabda, qala Rasulullah SAW, khamsu salawatin katabahunallah alal ibad. 5 kali solat ini setiap hari Allah Ta'ala fardukan ke atas hamba. Itu dia panggil solat fardu. Faman ja'a bihinna, siapa dia jaga 5 waktu ni, jaga sungguh-sungguh, dan dia tidak pun lam yudayyi, mana tidak mensia-siakan solat, ataupun istighfar, memandang remeh, mana ringan ataupun lekeh je kepada solat. Alah solat, kita banyak kerja, disibuk dengan solat. Mana dia jaga sungguh-sungguh, jaga solatnya dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya. Kana lahu indallahi ahd an yudkhilahul jannah. Nabi SAW bagi tahu, menjadi satu tanggungjawab Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga. Wa man lam ya'ti bihinna, siapa dia tak buat, maya jaga-jaga, orang panggil celah-celu, ataupun solat juga tapi gitulah, sambil-sambil tak bersungguh mana, ataupun memang tak solat, maka Nabi kata orang ini sudah tidak ada lagi perjanjian dia di antara dia dengan Allah. Insya'a anzabahu wa insya'a dakhalahul jannah. Maknanya atas kita balik kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Maka kata di para ulama Islam bahawa ulama ahli sunnah mengatakan orang yang buat dosa besar tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah. Berbeza dengan khawarij, berdosa besar terus masuk neraka lalu, dia tak ada perbincangan. Baik. Kata di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la hazza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bahagian orang itu nak menisbahkan diri dia kepada Islam kalau dia sudah meninggalkan solat dengan sengaja. Wa qala Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an. Sahabat-sahabat Nabi tidak mengatakan suatu amalan kalau orang ditinggal dengan sengaja menjadi kafir lain daripada dia tinggal salat. Banyak lagi lah hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita tentang bahayanya orang ini meninggalkan solat. Baiklah para jemaah sekalian, maka kita kena letak mengapa solat itu perlu dicakna, diambil kira, dijaga dan diperbesarkan. Yang pertama, tulis poin yang pertama, antu'mina imanan rasikhan. Seorang itu wajib dia beriman dengan iman yang mantap, iman yang jitu, tak berbelah bagi, bi fardiyatiha, bahawa solat ini fardu. Tadi Nabi dah sebut tadi, Allah Ta'ala tuliskan 5 fardu yang wajib kita lakukan. Dan kita kena tahu bahawa solat itu min wa annaha azam, di antara rukun Islam yang terbesar selepas daripada 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah itu besar.
Sebab dia kunci. Kalau tak ada hak ni, tak masuk pintu. Nah, orang kata, tak apa, saya tak syahadah pun saya solat. Mana boleh. Dalam solat tu ada syahadah. Tapi kita nak solat tu kena bersyahadah dulu. Sekarang ni kita panggil rukun Islam yang 5. Mana kita faham bahawa yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian mari yang kedua solat. Mari yang kedua solat. Para jemaah sekalian, bila kita kata solat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak letak rukun Islam yang kedua puasa, zakat, haji? Kalau mari haji, Allahu Akbar, orang itu masuk Islam ke dia tu? Islam. Mengucap bila? 3 tahun dah mengucap. Tapi dia Islam molek ke tak? Tak tahu sebab haji tak pergi lagi. Tak nak pergi haji bukan senang zaman kita lagi ni. Senang ke payah? Payah 2 tahun dah tak pergi haji ni. Nah, kita yang Allah Ta'ala rezekikan pergi haji setiap tahun ni, duk tolong bantu jemaah haji, 2 tahun dah tak pergi haji ni berasa lain macam. Habis orang yang tak bertugas nak pergi haji bukan satu benda yang mudah. Baik. Kita tolak kalau tak zakat nombor 2 macam mana? Zakat dia wajib setahun sekali. Dia panggil haul, cukup haul. Cukup haul baru mari zakat. Itu pun bagi orang ada duit. Bagi kita orang miskin mungkin tak kena zakat. Mana orang tak cukup nisab tak kena zakat. Dia penerima zakat. Puasa macam tu juga, tahunan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya mensyariatkan bahawa solat menjadi tanda kepada orang itu beriman atau tak beriman. Sekarang ni kita yakin bahawa solat ini adalah merupakan tanda seorang itu mukmin atau tidak beriman. Mudah nak tengok dia semaya ke tak? Tak semaya, boleh pakai harta dai. Cuma berbezalah pandangan ulama tu. Ada ulama yang mengatakan bahawa tak solat dengan sengaja kufur. Dalam fiqh kita mazhab Syafi'i kata dia tidak kufur lagi, tapi dia fasik. Kecuali orang yang engkar kewajipan solat. Kalau dia kata semaya tak wajib, beres. Ni tak ada masalah. Kalau mati tak boleh pakai dah ban masjid. Kena pergi panggil ban hitam. Ban hitam kau nak bawa. Hak untuk orang bukan Islam. Tak boleh pakai. Kubur kita pun tak boleh masuk. Tanah pegawai Islam tak boleh pakai. Maknanya dalam fiqh kita ni ada sedikit perbincangan. Andainya dia masih lagi mengakui wajib solat, cuma dia tak buat, maka dia orang ni masih lagi dalam kelompok Islam, tapi dia panggil asi. Orang Islam yang derhaka. Orang Islam yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi pihak kerajaan wajib dia panggil istitabah. Apa di mana istitabah? Wajib kena suruh dia bertaubat. Kalau dia tak taubat juga, hukuman dia apa? Bunuh. Yang kata kafir tadi pun bunuh juga. Yang kata tak kafir ni pun bunuh juga. Tapi berbezanya, apa berbeza? Berbezanya, hak bunuh atas nama kafir kena tanya di jarak. Tak boleh terima pesaka sebab dia bukan Islam. Tapi yang mati dibunuh kerana had, dia masih lagi orang Islam, masih lagi boleh dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Itu berbeza. Maka dalam hadis yang sahih yang telah diriwayat oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah. Beza di antara hubungan di antara orang kafir dengan orang yang bukan kafir ni, apa dia? Tinggal sembahyang. Faman tarakas salah faqad kafara. Siapa dia tinggal solat, maka orang itu bukan lagi Islam. Baiklah, maknanya kita yakin bahawa yang pertama yang menjadi tanggungjawab kita sendiri, ibu bapa, anak beranak, keluarga mesti menyedarkan bahawa solat adalah rukun Islam. Jelas pada kita yang pertama. Kita berpindah kepada yang kedua. Yang kedua, kita nak sedar, kita kena insaf, kita kena tahu bahawa melewatkan solat sampai keluar waktu, dia semaya juga tapi lambat. Sebab itu para jemaah sekalian, kita ni kena ada
jadual solat yang jelas. Ada setengah orang ni dia salah faham. Dia kata solat biasanya hak berananya solat asar. Dengan waktu asar. Asar ni selagi tak maghrib asar, boleh mai asar. Ya. Tapi dalam kitab fiqh dia berbeza. Dia kata solat asar tu betul lah daripada maghrib sampai daripada asar sampai ke maghrib. Tapi dia ada waktu pilihan, waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Waktu pilihan kita boleh pergi sampai ke 2 kali bayar. Lepas pada tu habis dah waktu pilihan. Maknanya kalau kita ni kerja berjabat lah, habis pukul 5. Solatlah dulu di pejabat, baru balik. Sebab di tengah jalan tu banyak lagi perangkap. Kawan-kawan ajak minum air. Siapa pula ada pasar petang pula, pasar malam ada. Siapa-siapa rumah pukul 7. Ambil wuduk dengan maghrib berkejar. Nabi kata tilka salatul munafik, itu solat orang munafik. Terkejar-kejar nak habis waktu baru nak solat, itu juga satu perbuatan yang berbahaya. Tapi kalau solat tu di luar waktu, maka itu sudah melakukan dosa besar sebab dia meninggalkan solat walaupun dia qada lepas pada itu. Tetapi kita mengatakan orang ini iaitulah orang yang sangat cuai daripada melakukan solat. Sangat cuai melakukan solat. Jangan tangguh. Jadi untuk maklumat para jemaah sekalian, ada 2 waktu yang ada waktu pilihan, asar dengan isya. Ada 2 tu kena ingat. Musim PKP ni selamatlah. Dah, tapi kalau musim tak PKP, mesti ada ceramah-ceramah. Ya ke mana? Keluar rumah lepas maghrib. Habis ceramah pukul 12 malam. Capur dengan teh tarik pula. Balik-balik semaya isya pukul 2. Salatul isya, waktu pilihan, dia pergi paling lewat sampai setengah malam. Sampai setengah malam. Lepas pada tu dia panggil waktu di luar waktu pilihan. Mana bagi orang yang uzur, bagi orang darurat, orang tertidur baru sedar, wanita haid baru suci, baru boleh mandi, dan orang pengsan kena bius baru sedar, tak ada masalah, dia boleh solat, tidak kena qada. Tapi menangguh-nangguhkan, melewatkan lebih daripada setengah malam itu, dia panggil itu tidak dibenarkan. Jadi kita kena sedarlah bahawa menangguhkan solat asar dengan isya ada 2 waktu, mana waktu pilihan, waktu ikhtiar dan juga waktu darurat. Baik para jemaah sekalian. Maknanya jangan. Waktu lain sama ya. Zuhur sampai asar, maghrib sampai isya. Sebab waktu maghrib tu pendek. Maknanya yang kedua, bahayanya orang yang menangguhkan solat sampai keluar waktu. Kita ni kadang-kadang banyak benda dalam bab solat ni kita tak utamakan. Kita tidak utama, maka tak jadi utama dia. Yang ketiga, tulis tip yang ketiga yang kita akan bincangkan di sini, iaitulah hendaklah kita umat Islam bersemangat untuk menunaikan solat secara berjamaah. Kita kena semangat untuk berjamaah. Sekarang ni bila kita kena kurung ke Covid 8 bulan baru nak. Yang kedua pun 8 bulan ataupun 6 bulan. 8 tu tak boleh kuliah. Yang tahun lepas fasa 1. Fasa 1 Covid tu. Berapa bulan kita tak pergi masjid? Lupa dah. Berapa kali tak pergi maya jemaah? Anda ingat 13 ke 12? 12 kali. Tapi kita tu iman ni tak apa, maya jemaah pak orang apa. Nah, Allah, waktu tu baru kita terasa rupa-rupanya bila ada suasana tak boleh semaya tu baru pakat nak pergi. Pasal itulah Hana bila hari pertama kerajaan membenarkan solat di masjid, kita mesyuarat dengan JK, kata kita nak buka kemah ke agak-agak depan tangga. Nak buka kemah ke depan masjid. Kata apa? Oi, lama tak mari ni, hok mari rasa malam ni, pagi esok ni mari ni. Oh, penuh molek ni. JK senyum. Kita tengoklah dulu. Kalau nampak tak muat, kita cari kemah.
Rupa-rupanya pintu pagar buka malam tu hak skala juga 50 orang mari. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Di mana kerinduan? Rupanya dia rindu-rindu di Facebook saja dah. Oh, mengamuk di Facebook enggak Tuhan lah tahu. Baiknya benar ni. Tak, marah kau kawit ni. Tapi masjid buka tak siapa-siapa juga dia. Anak kata. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana sekarang ni? Ni. Kita nak pulih balik. Nak gilak balik supaya ruh salatul jamaah, semangat solat jemaah ni biar pulih balik masyarakat kita ni. Nak lagu mana? Ada juga sedikit sebahagian kecil yang duk main teori konspirasi ni. Dia kata nak pergi semaya guana masjid sah tak rapat. Sedap juga ayat dia bui. Kita pun tak nak buat apa, mengikut SOP. SOP ni dia kata SOP di masjid ya, kedai kopi tak apa. Kata demo jangan duk cakap benda hak di luar kuasa kita. Sekarang ni kita penuhlah dulu hak mana ada ni. Banyak tempat-tempat yang kita pergi sekarang ni kuliah. Bilangnya sah sama ramai dengan sebelum PKP. Maknanya kalau bilangnya sah dengan penjarakan yang ada ni sama banyak dengan belum PKP, agak-agaknya 1/3 ataupun 2/5 kurang. Betul tak? Itulah realiti yang ada hari ni. Maka para jemaah sekalian, hari ini kita cuba berusaha, ahli yang terkuasa masjid, ahli yang terkuasa qaryah, ahli yang terkuasa kampung, kena berusaha bagaimana nak kembalikan masyarakat kepada masjid. Usahalah buat mana pun. Nak suruh orang mari ni macam mana kita nak buat, kita kena buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Baik. Yang penting bagi kita, kenapa kita sungguh sangat nak solat di masjid berjamaah? Bagaimana kata di para ulama Islam, ulama tabi'in, dia kata masjid ni di antara tempat 5 perkara bila kita pergi masjid dapat. Tuan-tuan tanda 5 perkara ni. Jangan tak ingat kan? Yang pertama, kita pergi masjid untuk mendapat maghfirah, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Pergi masjid untuk apa? Untuk dapat keampunan Allah. Siapa dia nak keampunan Allah Azza wa Jalla, pergi masjid. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjalan pergi masjid, satu langkah kita melangkah, Allah Taala hapuskan dosa. Satu langkah yang kita pergi, Allah Taala angkat darjat kita. Besar ke tidak kelebihan? Besar. Jadi kenapa kita tak pergi masjid? Itu dia punya kelebihan yang begitu besar, kata Imam Al-Hasanul Basri. Sebab yang kedua, tanda tuan-tuan, di masjidlah tempat kita nak cari orang soleh untuk bersahabat. Nak cari sahabat, cari orang soleh di masjid. Dia kata kami ni walaupun tak pergi masjid, duk buah kedai kopi pagi sampai gelap, orang soleh juga. Kata soleh guana, orang bawa tak dengar tu. Ana sekali terkeluar kata-kata yang tak berapa sedap orang dengar. Kita nak pergi, kebetulan terlewat siapa, cari masjid tak jumpa. Lepas tu kita ni kalau orang panggil kata gini, tulis atas location, GPS boleh tulis cari mudah. Tak. Pusing masjid tak jumpa cari. Bunyi azan dia dalam taman gitu. Tapi di kedai tempat orang makan ni penuh orang. Tanya mana masjid tak apa tahu. Kata saudaralah. Jadi waktu kita ceramah malam tu siapa juga. Kita kata masya-Allah di kawasan ni banyaknya lembu kenyek. Dia kata gua nak beki abang anak malam ni. Lembu kenyek ni kalau kita pecek hung tepi jalan dia bangun ke tak bangun? Kalau dia tidur atas jalan raya kita kita nak lalu dia bangun tak bangun? Tak bangun. Ni kita kata kita bimbang hari ni tuan-tuan, jangan jadi lembu kenyek kita ni. Makan kedai tepi masjid. Orang azan tak pergi, tidak lembu tarah lembu kenyek. Kau bekir pula. Bekir kita pelembut sikit tarik balik. Yang ketiga, dapat bertanya khabar jiran tetangga. Mana Pak Haji tu? Mana makcik tak mari? Kita boleh tahu lalu, dia sakit, dia uzur, dia kuarantin sekarang ni. Patut tak patut kita pergi hantar makan di rumah dia? Patut ke? Jadi yang jadi masalah baru ni, siapa peringkat nak angkat bendera putih tu, katanya tak cukup makan dia tu. Sebab apa? Sebab orang masjid nak kesal tak boleh. Waktu dia sihat molek tak mari masjid, dia sakit nak tahu mana kita. Yang keempat,
Waktu duduk dalam masjid ni mata dengan telinga tak tengok benda-benda maksiat. Tu zaman dia, zaman kita dah ni jangan main. Ada lagi bekal dalam poket tu. Nah. Sambil-sambil nak tengok ustaz nak ngak kuliah, nak cari ustaz lain malam ni. Tengok muka lain pula dalam masjid. Hati-hati tuan-tuan. Perekat syaitan ni, syaitan dia tak masuk selu-selu, dia tak main ikut koksi. Ana selalu buat kata-kata menarik tuan-tuan. Syaitan dia tak masuk lorong no entry. Hok masuk lorong kata lorong no entry, yang accident berlaku tu, puak-puak mabuk. Tidak kes pemandu mabuk ni, hok duk belaga kes no entry. Syaitan dia tak masuk no entry. Boleh faham kau maksud? Maknanya kayak kita orang masjid ni dia tak mari. Pak cik, Pak Haji, malam ni kita ada buat pesta tu, melopak-lopak tengah pada. Dia tak panggil pak ni. Nah, dia panggil orang lain, orang tak mari masjid. Orang-orang atas masjid dia bagi bisik lagu lain pula. Pukul 5.30 baru ni, tak subuh lagi ni. Tok bila pun tak mari. Pak Haji mari dah. Dia mari dah. Allah, mana dalam masjid ni hak paling warok aku. Dah setan lalu kita. Apa tu lah. Hari ni orang duduk tu lah ada orang bercakap dengan syaitan, dengan jin. Bolehnya percaya ni orang bercakap. Jin ni orang tak percaya kepada dia. Siapa dia percaya dengan jin tak cerdik lah kita. Main-main apa dengan jin. Baik. Yang ke berapa dah kita ni? Dah aku tulis tu. Yang kelima dah. Yang kelima kata Hasan Basri rahimahullahu taala, bila kita pergi masjid kita akan dapat dengar ayat Allah, kita akan dapat dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat dengar tazkirah, dapat mengaji, dapat belajar. Ini ilmu. Maka menjadi tanggungjawab kita para AJK masjid adalah menyediakan ilmu kepada anak jemaah kita, menyediakan ilmu. Maknanya masjid kita ni kena ada jadual pengajian, biar cukup. Ada tafsir, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf, akhlak, kan? Kalau masjid kita ni ramai wanita, kena ada kelas kuliah khas untuk wanita. Sebab apa? Wanita ni isu-isu khas dia tak mau tanya depan. Nah, tanya malu. Kita buat kelas khas untuk dia. Kelas untuk kanak-kanak. Allahu akbar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, makmurnya kita dengan sebab itu. Baik. Kita berpindah pula kepada tip yang keempat. Kenapa kita kena jaga solat? Yang keempat, orang yang selalu ke masjid, dia akan dapat masuk dalam salah satu daripada 7 golongan yang layak duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila bangkit daripada kubur, Nabi sebut dalam hadis, tadnus syams yaumal qiyamah. Matahari rapat dengan kepala pada hari kiamat. Matahari dekat dengan kepala. Mana Cikgu Sain? Cikgu Sain mana? Tak apa nak ngaku, apa nak tanya soalan ni. Ahli sains kata matahari hok di atas kepala kita lah ni, berapa jarak di antara kita dengan dia? Berapa ribu? Berapa? Ni cikgu 9 juta 93,000 juta. Kalau cikgu royak berapa pun tak apa, pun tak ada orang boleh ukur. Dia boleh jawab tak apa dah malam ni. Tapi maknanya fakta lah, kita kata sains tu ada fakta dia. Jangan duk. Jangan ni hok kita cakap kat sini panggil auta lah gitu. Dia buat yang kita ni. Sama ada fakta atau auta dah. 93 juta 93,000 juta panas berasak kalau tengah hari dah. Tuan-tuan bayangkan, dalam hadis Nabi kata qadra mil. Qadra mil ni ulama hadis kata aku tak tahu mil ni satu batu ataupun mil dengan mana batang celok mata. Kalau batang celok ni jeka tak apa. Tapi orang yang duduk hati dia terikat dengan masjid, dengar ni tuan-tuan, Nabi kata warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, mu'allakum fil masajid. Orang yang hati dia terikat dengan masjid, orang ni layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat yang begitu dahsyat. Nak kata nak tuan-tuan dan puan-puan? Nak ikat hati dengan masjid. Lagu mana nak ikat hati dengan masjid?
Lagu nak ikat hati dengan masjid. Ada orang bisik. Saya ni sebenar ustaz, tak mau ni tanding AJK masjid ni. Habis dia kata kalau jadi AJK masuk dalam hadis ni sebab bukan sakat hati di masjid, gambar gato di masjid. Lagu mana agak-agak kena ke dia ke? Bahasa jenis auta juga ni. Auta dah. Auta ya, dia jadi AJK tak mari-mari pun. Dekat nak mengundi pula baru ada. Nabi sebut rajulun, kata di para ulama termasuklah wanita muslimat juga boleh dia ikat hati dia dengan masjid. Apa mana hati terikat masjid? Setiap kali kita keluar, selepas solat zuhur kita keluar, hati terikat nak mari asar. Itu maksudnya hati terikat dengan masjid. Dia ada 7 golongan, tapi anda tak nak ambil 7 golongan, kita ambil 1 golongan yang berkait dengan tajuk kita, iaitulah hati terikat dengan masjid. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni berasa terikat ke tak terikat dengan masjid? Berasa terikat? Mana bila kita keluar lepas pada Malaysia ni, dalam kepala tu subuh masjid ke tak? Subuh masjid pula ke tak? Tak kira lah masjid mana pun. InsyaAllah qalbuhu fil masjid. Mana orang ni hati dia di masjid. Jangan duk mikir Jumaat depan lah pula baru jumpa. Allahu akbar. Ana cerita bila tajuk masjid ni, ada seorang pengurusi masjid tak jauh daripada kita ni. Ana nak pergi ceramah, dia kata, ustaz malam ni saya nak bagi tip sepatah ya ke ustaz. Allah kata comel benar lah bagi idea tu. Ustaz tu sebut, dia kata kita dengan masjid ni jangan jadi macam kapal selam. Kapal selam. Kata lagu mana tu tuan pengurusi? Dia kata kapal selam ni tenggelamnya lama timbul jaga-jaga. Sedap juga dia dah. Kita dengan masjid jangan jadi macam kapal selam. Kita kata kalau kapal selam kecil-kecil timbul seminggu sekali boleh fikir ke? Takut timbul hari raya yang mari dah. Hari lain tak muncul-muncul. Allahu akbar. Ada sahabat saya di Jabat Agama. Dia jumpa dengan satu kumpulan mak mutu. Mak mutu hebatlah hak bagi repik. Dia kata malam ni kita nak interview secara direct. Jawab betul-betul. Dia kata insya-Allah dia jawablah. Dia hanya mak mu ni orang panggil ketua nah bahagian naik mutu ni. Beres dia tak apa. Nak tanya mu, tahun ni berapa kali mu pergi masjid? Dia termenung lama nak cari tarikh. Kita duk ingat kau banyak doa nak bila. Rupanya dia kata alhamdulillah dia dah juga pergi masjid hari raya baru ni. Tu apa tak ada masuk masjid, dia duduk atas motor je. Sebab dia gitu lewat dah. Raya ni dia ketebah lepas maya. Jadi dia gitu orang sudah maya, dia pakai duduk atas motor situ, pakai tunggu ambil selfie, kawan-kawan ambil gambar klik. Tak semaya juga walaupun setahun sekali lagi. Ni kapal selam besar ni kita panggil ni. Tempat kita ni orang kata kapal tak kapal, beli kapal selam tak nyelai. Hak ni kan jenis kapal selam tak timbul pula ada juga. Ni macam-macam jadi. Na'udzubillah. Hak tu kata-kata pengurusi. Kemudian dia cabar kita malam tu, dia kata ustaz, masa saya pegang pengurusi masjid ni, lah ni jemaah yang tetap ada 50 orang. 50 orang ada. Tetaplah zuhur asar apa ada. Lebih ada. Dia kata insya-Allah saya nak berusaha biar siapa ke berapa ratus orang tu target dia. Kalau siapa saya letak jawatan. Kata pelik awak. Siapa letak jawatan guananya? Siapa tu kak kena kekal jawatan tu sebab kita berjaya menarik orang. Ada ke orang lain boleh tarik? Belum tentu. Jangan main cabar lagi tu tak boleh. Baiklah para jemaah sekalian. Hak tu hak sedapnya, tapi kata-kata lebih sedap daripada itu ada lagi. Kata-kata ulama salafus salih. Tuan-tuan tulis kata-kata ni menarik. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita. Dia kata orang mukmin, kata-kata ni agak sentak sikit lah dia kata orang mukmin duduk dalam masjid kasamakah fil ma'. Orang mukmin duduk dalam masjid seperti ikan dalam air. Ikan duduk dalam air, suka tak suka dia? Ikan duduk dalam air, suka ke tidak? Sukalah dak. Ikan boleh air kak. Tapi orang munafik duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Apa dia maksud burung dalam sangkar? Duk tunggu lubang buka dia nak keluar. Ni jangan main-main kita ni tuan-tuan. Sebab itulah kita
dalam masjid ni kita kena duduk tenang-tenang, jangan mudah nak keluar, jangan mudah nak lari. Sebab apa? Sebab kita jangan jadi buruk dalam sangkar. Terlepas sikit, terbuka pintu, terbang lagi. Biarlah kita seperti ikan dalam air yang sentiasa apa? Yang sentiasa tenang, suka, happy duduk dalam masjid, insya-Allah. Baiklah. Yang kelima, antahtasibal ajral kabir. Kita sentiasa ingat, ulang kaji bahawa banyaknya pahala, besarnya pahala orang yang solat, lebih-lebih lagi salatul jamaah, besar pahala. Ada riwayat mengatakan 25, ada kata 27. Ada riwayat kata 25, salatul rajuli fil jamaah, 27 solat daripada kita semaya di rumah kita. Dan ada juga kata 25. Yang 27 tu orang boleh penuh. Mari daripada awal lagi takbir. 25 tu boleh separuh. Kita kata tak boleh, banyak lagi dah. Maka siapa yang ambil wuduk di rumah dia, comel-comel, ambil wuduk yang sempurna, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa salah. Dengar tuan-tuan, nak pergi mana tu? Masjid. Tujuan solat. Lepas solat ada kuliah. Nabi kata apa? La yakhtu khatwah. Tidak melangkah satu langkah kecuali Allah angkat satu darjat. Letak langkah, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan. Fa iza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Bila kita solat maghrib, sekarang ni kita tunggu isya deh. Tunggu isya. Wuduk ada ke tak ada? Ada lagi. Malaikat akan mendoakan kita. Ni kita tak dengar ya. Kalau kita dengar pakai rebah sini ya kita, pengsan. Malaikat kata apa? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang ni. Ya Allah, berilah keampunan. Ni malaikat ada doa kita sepanjang kita duduk nak tunggu solat yang kedua. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Bahagia tak bahagia orang pergi solat? Bahagia. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Jadi kita eloklah kalau kita boleh, kita pergi solat tu banyak-banyaklah pergi solat. Pergi acak. Pergi awal. Nak keluar awal daripada rumah, bermula daripada rumah kita tu ambil wuduk siap. Bukan kerana SOP, kerana sunnah. Ini yang kita kata sunnah muamalanku ni. Sunnah muamalanku maknanya kita keluar daripada rumah, ambil wuduk comel-comel, dalam perjalanan pula tidak duk buah kok se. Jangan duk isap rokok. Kau tak boleh sebut sini. Setengah orang tengok, dia lagi sebatai nak hafal ke masjid. Lah, tak ada dah. Gosok gigi siap-siap, batal tak ada, jangan bawa. Sepanjang kita mari pukul 7 petang, balik pukul 9 malam, maknanya kita 2 jam duduk di bawah doa al-malaikah. Bahagia ke tidak? Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, cari Halaqah Abu Anas. Dalam YouTube, ana satu kuliah ceramah kita, 12 golongan yang mendapat doa malaikat. Tuan-tuan kalau nak cari video tu boleh tengok. Tajuk dia 12 golongan yang mendapat doa malaikat atau didoakan oleh para malaikat. Biar kita bolehlah, kalau tak boleh 10/12 pun 12/12 insya-Allah. Boleh. Baik, kita berpindah kepada tip yang ke-6. Kita kena sentiasa baca kitab-kitab, buku-buku yang menyebut tentang kelebihan solat. Baca kitab. Ataupun dengar kuliah-kuliah, ceramah-ceramah motivasi tentang kenapa kita solat. Menarik tuan-tuan bila kita baca, dengar. Ana ada satu kisah, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang doktor. Doktor ni doktor pakar bedah di hospital tentera Arab Saudi. Janggut dia ada sekat ni. Sekat ada janggut. Mana orang sini tak ada. Tak ada seorang buat janggut. Janggut macam Dr. Khalid Al-Jubair. Dia cerita, dia kata satu hari
Seorang budak pemuda ni, dia main menembak. Biasa orang Arab ni, Badui ni main tembak-tembak. Kena peluru. Dibawa ke hospital. Doktor-doktor pakar kecemasan ni, siap ni, nak ambil masuk oksigen, nak bagi bantuan kecemasan. Budak ni pegang tangan doktor, tak usah buat apa-apa. La tut'ib nafsak. Tak usah buat apa-apa. Habis, inni amut. Aku mati sekarang. Dia kata dia nak mati. Tak apa lagi nak mati tu, muka kena tembak di peluru. Kalau nak mati menasabah tak? Hak doktor ni orang panggil terkesan, inni aral jannah. Aku nampak sekarang tempat duduk aku dalam syurga. Itu dia panggil sa'atul ihtidar. Orang nak mati ni dia buka di mana tempat duduk dia. Aku nak soal satu je, panggil ayah aku kalau ada. Kalau ayah dia mari, aku nak jumpa bapa. Kalau tidak, doktor jangan buat apa-apa. Inni amut, inni aral jannah. Aku nampak tempat duduk aku dalam syurga. Doktor ni atas dasar etika doktor tak boleh. Dia kena masuk juga apa ni alat-alat ni, tapi dah budak ni kata tak usah. Mati. Bila mati budak ni, doktor ni panggil ayah dia masuk. Dia kata, "Pak cik, sebelum aku suruh mayat anakmu ni, aku nak dengar apa rahsia budak ni. Apa amalan dia sehingga Allah Taala beri kepada dia karamah. Inni aral jannah. Aku nampak tempat aku sekarang di syurga." Ayah dia pun fikir juga, anak aku ni biasa-biasa je. Tidaklah kata jenis tarah warak, tak cakap dengan orang dunia. Kalau tidak dia tak pergi pula main bu tengah jalan, siapa kena tembak. Dia kata, "Doktor, apa yang aku rasa kemuliaan Allah anugerahkan kepada dia ni, sebab dialah kerja yang mengejutkan kami malam-malam untuk bangun tahajud." Apa kerja pemuda? Anak ni lah tukar gerak mak ayah dia, adik-beradik dia untuk solatut tahajud. Bangun tahajud malam, bangun solat subuh, kerja dia gerak. Doktor bila dengar cerita ni, ambil cuti. Cuti segera nak pergi Mekah. Dia kata, "Uhasibu nafsi." Aku nak pergi muhasabah diri aku, di mana aku dengan Allah. Masya-Allah tabarak. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena banyak dengar cerita motivasi bagaimana orang-orang soleh dulu solat, bagaimana cara mereka. Tapi jangan ambil pelik-pelik lah siapa. Orang syekh ni solat 1000 rakaat satu malam. 1000 rakaat ni berapa minit? Tokailah solat macam hak tarawih 20 rakaat 7 minit tu. Orang ni orang soleh, orang yang baik. Itu yang ke-6, tulis yang ke-7. Takhayyurul asdiqa as-salihin. Biarlah kita nak berkawan, kita kawan dengan orang yang jaga solat. Kita berkawan, pilih kawan yang jaga solat. Bila kalau berjalan dengan dia agak, dekat nak masuk waktu ni selalu berhenti. Break selalu dah. Solat tu. Lebih-lebih lagi, ana selalu kempen, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni kita kempen lagi. Cuma ketah nak kempen tak ada. Yang ada ketah malam ni apa tu? Bagi belakang dah. Macam mana? Dapat. Allah kaum muslimat bagi dia. Kita ada satu risalah ni. Malam ni tajuk lain ni. Nama dia apa ni, selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Nanti kita boleh bagi ke AJK boleh. Tajuk dianya projek mega mampu milik. Tuan-tuan sini nak ke tak nak? Kau bunyi projek tak apa semangat. Projek mega mampu milik. Nak ke tak sih? Nak kena bayar derah. Nak ke tak sih? Tu dia je. Tapi kena bayar pengeras. Bayar pengeras. Berapa ya seorang 5 ya seorang tak ada. Tak ada mari jauh dengan dia ni. Pengerah dia nya insya-Allah bila dengar hadis ni kita pakat buat. Boleh dah? Insya-Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluar oleh Ummu Habibah, isteri Nabi, dia kata apa? Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? 12 rakaat. Banyak ke sikit? Dia kata kita terawih pula apa yang ustaz bagi 12 malam ni. Nak bagi tengok mak aku dah. AJK baru putus nak maya 8 rakaat.
12 ni tuan-tuan bukannya satu masa. Ini dia panggil sunat qabliyah ba'diyah, dia panggil sunat rawatib yang muakkad. Bermula 2 rakaat sebelum subuh, tulis 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa dah? 8. 2 rakaat lepas asar. Mana? Tulis kau tak tulis tu? Tulis dah. Jangan marah tu email ni. Kita nak tengok ya tu tak. Punya gagal tu maknanya faham. Lepas asar tak ada mai sunat. Tunda. Lepas maghrib 2. Selepas isya 2. Cukup 12. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak kata sih? Nak? Jangan jawab dengan mulut, jawab dengan rakaat. Mula istak malam ni, siapa ke malam esok cukup 12 rakaat, alhamdulillah boleh tanda dari sebuah mahligai dalam syurga. Jangan tulis di Facebook. Tak ada kaum malaikat tulis, maka kita tulis sendiri nyanyi. Benda-benda ibadat jangan ditular-tularkan. Benda-benda lain tak boleh kita nak cerita. Ini dia ana suka buat satu tajuk analogi yang mudah. Kita kata projek mega mampu milik. Siapa kata tak mega? Baitun fil jannah, rumah dalam syurga. Kita boleh beli rumah 4-5 bilik ni pun berapa kali semaya sujud syukur dah. Berapa kali sembelih kambing dah. Pas sembelih kambing, apa? Syukur, boleh rumah besar. Baitun fil jannah. Tuan-tuan bayangkan rumah dalam syurga setiap hari. Untuk melengkapkan siri projek mega kita ni, saya tambah lagi 2 rakaat duha dengan 3 rakaat witir. Boleh? 17 rakaat satu hari satu malam. Mampu buat? Mampu milik? InsyaAllah. Ada sebuah buku yang saya tulis, tuan-tuan tengok lepas ni. Tajuk dia Sunnahmu Amalanku. Sahabat ni Ummu Habibah, bila dia riwayat hadis, dia kata ma taraktuhunna, tak pernah aku tinggal lagi semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik dia nama Ambasah, rawi yang kedua hadis, dia kata tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Rawi yang ketiga, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar. Saya nak juga tuan-tuan dan puan-puan malam ni, cuba kita tak dalam hati kita, insya-Allah kata, kami tidak akan tinggal 12 ni setelah kita belajar hadis pada malam ni. InsyaAllah. Boleh? Kalau tengok ke fiqh mazhab Syafi'i dia mudah ya. Dia kata al-jum'atu kaz-zuhri. Hari Jumaat macam Zuhur. Orang di Malaysia ni boleh sebab dia ada 2 kali apa? 2 kali azan. Orang di Mekah payah sikit sebab azan pertama tak masuk waktu lagi. Azan kedua khatib atas mimbar, mungkin tak ada. Tapi ingat, sekiranya terlepas biasa problemnya Zuhur, kita keluar kerja baru jumpa masjid, orang ada azan, orang ada qamat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh qada lepas Zuhur. Mana lepas Zuhur tu kita sembahyang 2 rakaat. 2 tu 4 tu qada hak sebelum, 2 hak selepas. Kena kerja lah sikit. Nak boleh rumah PPRT pun kena isi barang. Ni nak baitun fil jannah. Dah punya neraka pula. Biar banyaklah sikit boleh rumah ni, insya-Allah. Tadi ana baca hadis yang cukup menyentuh perasaan kita. Nabi lalu dekat kubur, dia tanya, man sahibu hadzal qabr? Nabi tanya sahabat, siapa dia, kubur siapa ni? Dia tanya, kubur siapa ni? Kata di sahabat, fulan. Kubur, dia sebutlah nama orang tu, tapi rawi hadis tak sebut dah, dia tak sebut nama siapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atan ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Nabi kata 2 rakaat ya boleh solat ni orang dalam kubur ni. Kalau boleh tambah lagi 2 rakaat untuk dia solat, lebih dia kasihi, lebih dia suka daripada kita memiliki dunia yang ada di tangan kita hari ni. Tuan-tuan kena ingat betapa besarnya nilai solat. Baik, yang terakhir, cukup dah tu masa boleh lewat.
al-bu'du 'aniz dzunubi wal ma'asi. Hendaklah kita tinggalkan maksiat, tinggalkan benda yang tak baik, tinggalkan benda-benda yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, sebab bila dia berlawan, kita akan kalah satu. Jadi punca kita tak khusyuk dalam solat, punca solat kita tidak khusyuk, tak apa kemah dengan solat ni, puncanya ada karak yang banyak dalam hati. Maka ketika itulah kita memperbanyakkan istighfar, banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa, supaya kita diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, dapat melakukan solat dengan sempurna insya-Allah. Jadi sebagai penutup, apakah doa? Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Ibrahim sentiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Tulis doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku ni dan anak cucu aku orang yang mendirikan salat. Jadi ini di antara doa Nabi Ibrahim. Ibrahim ni kalau dia doa, anak cucu selalu. Jadi kita sebagai ayah, tok nenek, abah, kita kena banyak doa, tip doa mengikut Nabi Ibrahim AS. Demikianlah para jemaah sekalian, yang ke-10, iaitulah kita yakin percaya bahawa solatlah punca segala kebaikan. As-salah, kita nak mari solat pun Tok Bilal panggil dengan hayya 'alal al-falah, mari mencari kemenangan. Jadi siapa dia nak menang, siapa nak bertuah, jagalah solat. Baiklah, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 tip untuk kita meraih menjaga solat untuk kita, keluarga kita dan anak-anak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.